Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, pelajar-pelajar, pada hari ini cikgu akan teruskan sesi pengajaran dan pembelajaran pada standard kandungan ataupun topik 3.3 darah manusia. Dan standard pembelajaran, ada dua standard pembelajaran yang kita nak pergi pada hari ini. 3.3.1 iaitu mencerakinkan komponen dan kandungan darah manusia. Dan 3.3.2 mengenal pasti kumpulan darah serta kesan menerima darah yang tidak sepadan. Okey. So, kita teruskan dengan yang pertama, mengenal pasti komponen darah. Okey. Baik, darah dia merupakan sejenis campuran. So, bila kita kata sejenis campuran, maka dia boleh diasingkan dengan menggunakan kaedah tertentu. Okey. So, bila kita asingkan komponen darah melalui satu proses yang kita sebut dia sebagai kaedah emparan. Okey. Melalui satu kaedah yang kita sebut sebagai kaedah emparan, komponen darah ini akan dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu cecair berwarna kuning dan cecair berwarna merah. Okey, so tengok gambar foto 3.7, kamu dapat lihat dengan jelas dua komponen cecair yang wujud daripada darah. Okey, so kita tengok seterusnya kaedah emparan. So, apa yang berlaku? Darah tadi dimasukkan dalam satu alat yang kita sebut dia sebagai alat emparan. Okey, so bila darah ini telah dimasukkan ke dalam alat emparan ini, darah ini akan diputarkan dengan kelajuan yang tinggi, di mana darah tadi akan diasingkan ataupun dicerakinkan kepada dua komponen seperti yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, baik. Sekarang kita akan lihat komponen darah. Okey, komponen darah terdiri daripada beberapa bahan yang tertentu, iaitu yang pertama, ampaian sel darah merah. Okey, ampaian sel darah merah. Kemudian kita ada sel darah putih, okey, platelet dan juga plasma darah. Okey, so berapakah komposisi yang ada bagi setiap komponen utama dalam darah ni? Okey, kita lihat plasma darah. Okey, kandungannya lebih kurang 55%, iaitu yang paling banyak dalam komponen darah manusia. Okey, kemudian kita ada sel darah putih. Okey, sel darah putih dan platelet. Okey, kurang daripada 1%. Okey, kurang daripada 1% sel darah putih dan platelet. Okey, kemudian kita ada sel darah merah, iaitu 45% daripada komponen darah manusia. Okey. Okay, selain itu, plasma darah juga terdiri daripada kira-kira 90% air, okey, dan 10% lagi adalah bahan terlarut, okey, yang mengalir ke seluruh badan, yang terdiri daripada yang pertama, dia ada nutrien dalam plasma darah, bahan terlarut ini. Okey, dia ada nutrien, kemudian dia ada gas karbon dioksida, enzim, hormon dan juga bahan kumuh. Okey, hormon dan juga bahan kumuh. Okey, so itu adalah komponen utama dalam darah manusia. Okey, seterusnya kita nak lihat kumpulan darah manusia. Okey, kumpulan darah manusia. Kumpulan darah manusia terdiri daripada 4, iaitu kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB dan kumpulan darah O, yang diklasifikasikan ataupun yang dikelaskan mengikut jenis antigen sekiranya ada. Okey, tak semua kumpulan darah ini mempunyai antigennya. Okey, mempunyai antigennya. Okey, jenis antigen yang wujud dalam sel darah merah, kita ada dua jenis antigen, antigen A dan antigen B. Apa dia antigen ni? Okey, antigen ini adalah zat terlarut ataupun bahan yang ada dalam darah yang menghasilkan antibody. Okey, baik, kita lihat.
antigen yang ada dalam setiap kumpulan darah. Okey, untuk kumpulan darah A, dia ada hanya antigen A. Okey. Kumpulan darah B hanya ada antigen B. Okey, kumpulan darah A, B, dia ada antigen A dan antigen B. Manakala kumpulan darah O, dia tidak mempunyai mana-mana antigen, sama ada A atau B. Okey, baik. Okey, kita lihat antibodi dalam plasma darah. Okey, so dalam plasma darah kita mengandungi antibodi. Okey, so antibodi ini wujud dalam plasma darah, iaitu dua. Antibodi anti-A dan antibodi anti-B. Okey, so kita lihat jadual 3.3 untuk lebih memahami kandungan antigen dan antibodi. Okey, jenis darah A. Okey, cikgu dah terangkan tadi, jenis darah A dia ada antigen A. Jenis darah B ada antigen B. Jenis darah AB ada antigen A dan antigen B, manakala jenis darah O tidak ada mana-mana antigen, sama ada antigen A ataupun antigen B, dua-dua dia tidak ada. Okey, kita lihat antibodi pula. Okey, jenis darah A dia mempunyai antibodi anti-B. Okey, dia mempunyai antibodi anti-B. Kemudian jenis darah B mempunyai antibodi anti-A. Okey, kemudian jenis darah AB tidak mempunyai antibodi. Okey, dia ada antigen tadi saja, antigen A dan B. Okey, kemudian jenis darah O, dia mempunyai antigen anti-A dan mempunyai antigen anti-B. Okey, yang ni pelajar betul-betul kena faham. Okey, berkaitan dengan jenis antibodi yang ada dalam setiap jenis darah. Sebab apa? Ini yang akan menentukan sama ada seorang penderma itu atau penerima darah itu sesuai terima darah jenis yang macam mana. Okey, nah, kenapa individu yang mempunyai darah jenis A, okey, kenapa individu yang mempunyai darah jenis A hanya boleh menerima darah daripada individu yang mempunyai kumpulan darah A dan AB sahaja. Okey, now kita lihat Okey, antibodi dia akan menyerang antigen yang sepadan dengannya. Okey, contoh cikgu bagi antibodi anti-A. Okey, so dia akan serang antigen A. Okey, sebab itulah orang yang mempunyai jenis darah A, antibodinya adalah anti-B. Okey, so kita lihat kat sini. Penerima ataupun individu yang mempunyai darah jenis A, jenis antibodi yang ada pada dia, yang ada dalam plasma darah dia adalah antibodi anti-B. So apa yang berlaku kalau individu itu ada jenis darah A, maka dia akan menyebabkan penggumpalan darah berlaku dan ini boleh menyebabkan kematian. Okey, so dia akan menyebabkan kematian. So kita tengok sini contoh yang diberi, antibodi anti-A akan menyerang antigen A dan antibodi anti-B akan menyerang antigen B. Okey, berdasarkan jadual 3.3 tadi, kita lihat apa rumusan dia. Seorang individu yang mempunyai antibodi anti-A. Siapa yang mempunyai antibodi anti-A? Yang mempunyai antibodi anti-A ni adalah individu yang darahnya jenis B. Okey.
So maka dia tidak boleh terima darah jenis A dan AB. Okey, sebab apa? Dalam individu yang mempunyai darah jenis A dan AB ni, dia ada antigen A. Okey, so dia tak boleh terima darah daripada individu yang mempunyai kumpulan darah A dan AB. Okey, kalau diterima, apa yang berlaku? Akan berlaku penggumpalan darah dan ini boleh menyebabkan kematian. Okey, itu rumusan yang pertama. Okey, rumusan yang kedua, individu yang mempunyai antibody anti-B. So siapa yang mempunyai antibody anti-B ni? Okey, individu yang mempunyai antibody anti-B adalah individu yang mempunyai darah jenis A. Okey, dia tidak boleh terima darah daripada individu lain yang mempunyai darah jenis B atau AB. Okey, sebab apa? Sebab dia ada antigen B ni. Okey, bila B dengan B, maka akan berlaku penggumpalan darah. So bila berlaku penggumpalan darah, apa yang berlaku? Akan berlaku kematian. Okey, rumusan yang ketiga, individu yang mempunyai darah jenis AB. So darah jenis AB, antigen dia ada dua, antigen A dan antigen B. Okey, antibodinya tak ada antibody dalam darah dia. Maka bila tidak ada antibody dalam darah dia, dia akan terima darah daripada semua individu kumpulan darah yang lain. Sebab itu kita kata individu yang mempunyai darah jenis AB, dia adalah penerima universal. Okey, dia tak perlu bimbang berlakunya penggumpalan darah. Penggumpalan darah tu tidak akan berlaku dan dia tidak akan menyebabkan kematian. Okey, so jenis darah AB boleh terima darah daripada individu lain daripada semua kumpulan darah. Okey. Okey, rumusan yang terakhir, rumusan yang keempat, individu yang mempunyai darah jenis O. Okey, individu yang mempunyai darah jenis O tidak dapat menerima sebarang jenis darah lain kerana dalam darah individu jenis O ini dia ada dua antibody A dan antibody B. Okey, maka apa yang berlaku? Kalau dia terima darah daripada individu lain, dia boleh menyebabkan penggumpalan darah. Dia terima darah, individu O terima darah daripada individu yang ada darah jenis A, maka akan berlaku penggumpalan dan boleh menyebabkan kematian pada dia. Individu yang mempunyai darah jenis O, kalau dia terima darah daripada orang lain yang mempunyai darah jenis B, darah jenis AB, berlaku penggumpalan darah dan boleh menyebabkan kematian kepada dia. Okey. Okey, maka orang yang mempunyai darah jenis O ni hanya boleh terima darah daripada individu lain dari jenis O sahaja. Okey. Alright. Okey, padanan kumpulan darah penderma, apa yang cikgu cerita tadi? So dia disimpulkan dalam jadual ni lah. Okey, jadual 3.4, padanan kumpulan darah penderma dan penerima. Okey. Okey, kumpulan darah penderma. Jika anda penderma darah A, okey, so macam cikgu darah jenis A, maka cikgu boleh derma pada individu lain yang darah jenis A juga ataupun yang punya darah jenis AB. Okey. Okey, kalau kamu adalah individu yang mempunyai darah jenis B, maka kamu hanya boleh derma darah pada individu lain yang punya darah B dan AB sahaja. Okey, kemudian kalau kamu penderma darah daripada AB, darah kamu boleh didermakan kepada kumpulan AB sahaja. Okey, tapi kalau kamu adalah penderma darah O, semua kumpulan darah yang lain boleh kamu dermakan. Okey, maksudnya boleh tidak berlaku
kematian. Okey. So kita akan pergi kepada bab yang terakhir dalam subtopik ini, iaitu kepentingan menderma darah. Okey. So darah sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Okey. So bila berlakunya kemalangan, bila berlakunya kehilangan darah yang banyak, okey, maka pihak hospital mesti ada tabung darah untuk menggantikan kehilangan darah yang hilang ni. Sekiranya tidak, apa yang berlaku kalau tabung darah kurang ataupun darah tak cukup, dia boleh menyebabkan kematian. Okey, selain itu dia juga digunakan untuk sewaktu pembedahan, okey, untuk merawat penyakit leukemia dan juga hemofilia. Okey. Itu sahaja untuk penjelasan cikgu untuk topik darah. Okey, darah manusia. Okey, boleh tengok video ini berulang kali. Jika ada penjelasan yang kurang faham, kamu boleh tanya cikgu semula. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.